Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, forum pada kali ini akan membincangkan tentang isu yang hangat pada zaman sekarang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Anas Fathi sebagai moderator forum pada kali ini. Forum pada kali ini akan membahaskan isu kahwin muda, yang mana kita tahu kahwin muda banyak berlaku di negeri-negeri yang terdapat dalam Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli panel yang amat saya sanjungi, iaitu Saudari Nur Azaria, Saudari Fatin Nabilah, Saudari Aziani, seterusnya Saudara Ikram, dan yang terakhir Saudara Faizul. Sebelum kita bergerak kepada agenda yang seterusnya, izinkan saya menyatakan negeri yang paling tinggi mencatat perkahwinan muda, iaitu negeri Kelantan, yang mana membabitkan 135 kes daripada 841 kes. Seterusnya diikuti dengan negeri Sabah dan juga Sarawak, manakala negeri lain mencatat bawah 100 kes pada tahun yang sama. Baiklah, sebagai pembuka bicara, izinkan saya mengajukan soalan kepada ahli panel Saudara Azaria. Apakah pandangan anda tentang faktor-faktor yang berlakunya kahwin muda? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator yang seegak pada hari ini ya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Baiklah, soalan yang diajukan kepada saya ialah faktor-faktor kahwin muda, ya. Okey, terdapat banyak faktor yang mendorong pasangan pada hari ini untuk berkahwin pada usia yang masih muda. Antaranya ialah yang boleh saya huraikan, yang pertamanya keterlanjuran dewasa kini, yang mana gejala sosial dalam kalangan masyarakat semakin meruncing. Hampir setiap hari ada saja isu pembuangan bayi yang terpampang di muka hadapan surat akhbar. Seperti mana yang telah Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda bahawa di akhir zaman nanti akan lahirnya manusia yang tidak berapa dalam kuantiti yang banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan di luar negara sana, memang hampir 100% bayi yang dilahirkan itu adalah anak sebelum nikah. Di negara Islam hari ini, iaitu Malaysia, lebih kurang 21% bayi yang dilahirkan itu adalah anak luar nikah. Masya Allah, na'udzubillah. Namun masih ada lagi segelintir remaja yang mengambil langkah baik dengan mendirikan rumah tangga setelah telanjur. Walaupun mereka mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga pada usia mentah, namun ini merupakan cara yang terbaik daripada menanggung dosa dengan membunuh bayi yang tidak bersalah. Jadi perkahwinan itu juga dapat memastikan bahawa bayi yang dilahirkan itu mempunyai ibu dan juga ayah setelah dilahirkan. Seterusnya, selain itu, faktor yang kedua ialah kerana kurang minatnya seseorang itu untuk meneruskan pengajian. Seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu, zaman 50-an, 60-an, berkahwin pada usia muda ni bukanlah satu yang ganjil bagi mereka pada zaman dahulu. Hal ini kerana ramai yang berkahwin pada usia muda, malah ada setengah itu mereka menamatkan zaman bujang mereka ketika seawal usia 12 tahun dan 14 tahun. Mungkin pada ketika itu peluang untuk melanjutkan pelajaran tidak terbuka luas seperti zaman kini kan. Tambahan pula mereka beranggapan bahawa anak perempuan tidak perlu melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi mereka cukuplah sekadar berumah tangga. Namun pada zaman sekarang, walaupun tak banyak peluang untuk melanjutkan pelajaran, dapat peluang pendidikan yang disediakan, namun masih ada yang malas ataupun tidak mempunyai minat untuk belajar. Oleh itulah mereka mengambil keputusan untuk berkahwin pada usia muda. Yang mana kajian hubungan etnik oleh Sekolah Pelajar tahun 2 Universiti Sains Malaysia USM mendapati bahawa perkahwinan membabitkan pasangan berusia bawah 20 tahun semakin meningkat, khususnya dalam kalangan orang Melayu. Di samping itu, faktor yang ketiga ialah budaya dan adat resam orang Melayu. Yang mana budaya dan adat resam orang Melayu ni yang agak konservatif turut mempengaruhi penularan semula kahwin muda apabila masyarakat sering memandang serong
terhadap anak gadis yang lambat bertemu jodoh. Seringkalilah mereka bila masyarakat sering memandang seronok terhadap anak gadis yang lambat bertemu jodoh ni, mereka dilabel dengan pelbagai gelaran seperti andatu, iaitu yang bermaksud anak dara tua, dan dianggap tidak laku juga. Lebih teruk lagi, ada anak gadis yang diminta untuk mandi bunga bagi mempercepatkan jodoh. Masya Allah. Andai ada anak gadis yang disunting dan andai ada anak turunan yang masih bersedia, nescaya pelbagai tumahan yang masih dan kata-kata sinis yang akan menjadi habuan. Inilah juga membuatkan anak gadis zaman sekarang bimbang untuk berkahwin. Lambat walaupun mereka mempunyai pelbagai komitmen lain seperti dalam pembelajaran dan juga seperti mempunyai cita-cita yang ingin dipenuhi. Ya. Okey. Seterusnya, faktor yang seterusnya adalah desakan keluarga. Okey, baiklah, dalam konteks ini, desakan keluarga turut dianggap faktor peningkatan perkahwinan dalam Malaysia muda ni. Ini berkait rapat dengan latar belakang segelintir keluarga yang terlalu mementingkan darjat, susur galur dan juga agama. Faktor desakan keluarga ini, terdapat dua faktor yang mendesak keluarga untuk menamatkan zaman bujang anak mereka. Yang mana yang pertama adalah kerana mereka khawatir anak mereka tidak akan mendapat jodoh jika perkahwinan didahulukan. Mereka juga tidak mahu mendapat sindiran sinis dan tuhmahan dari masyarakat sekeliling. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah bagi keluarga miskin di kawasan pedalaman, anak perempuan mahu dikahwinkan pada usia muda kerana untuk mengurangkan beban mereka. Tidak kurang jugalah keluarga yang berpendapat bahawa perkahwinan akan menyelamatkan struktur ekonomi keluarga. Justru itulah anak perempuan wajar dikahwinkan pada usia muda bagi mereka lah. Ya. Kepercayaan yang mana kepercayaan anak perempuan tidak perlu bekerja dan hanya menyerahkan untung nasib mereka kepada suami masih lagi berlaku ya pada zaman sekarang ni. Seterusnya, yang terakhir adalah perlindungan dan keselamatan aspek. Yang mana perlindungan juga dikatakan memain peranan penting. Kebanyakan ibu bapa di luar sana untuk percaya bahawa anak gadis mereka akan dilindungi oleh seseorang suami sebaik sahaja berumah tangga. Aspek ini lahir daripada kegusaran ibu bapa terhadap kemungkinan bahawa anak masing-masing diperkosa atau melakukan hubungan kelamin di luar ikatan perkahwinan. Selain daripada itu juga, ibu bapa bimbang bahawa anak gadis mereka terlalu bebas sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak wajar. Ada anak gadis yang berfikir dari sudut positif. Mereka berkahwin pada usia muda kerana mahu berasa selamat di samping seorang lelaki yang mempunyai satu ikatan yang sah dengan mereka. Jadi mereka memilih satu ikatan perkahwinan, nama itu kerana Allah Ta'ala. Kerana mereka amat bimbang akan tersungkur ke lembah yang tidak sepatutnya. Pada masa kini, ramai mungkin mereka melihat lalu ramai kawan mereka yang mengandung anak mereka. Dapat jugalah banyak kes berkesedudukan. Lalu perasaan takut dan bimbang tu mula menjala dalam hati mereka. Justru itulah mereka memilih untuk berkahwin bagi mengelakkan berlakunya maksiat. Sekian, itu saja yang dapat saya huraikan bagi soalan faktor-faktor kahwin pada usia muda ni. Kembali lagi kita bersama saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Azaria yang mana membahaskan tentang faktor-faktor berlakunya kahwin muda. Seterusnya, kita ingin mendengar penjelasan daripada ahli panel yang kedua, iaitu saudari Fatin Nabilah. Soalan berbunyi, apakah kesan berlakunya perkahwinan muda ini? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Berkenaan dengan soalan yang moderator tanya tadi, iaitu berkenaan dengan kesan baik ataupun kesan perkahwinan di usia muda. Okey, kita sering dengar manusia di luar sana tentang pernyataan kahwin muda tidak selalunya berakhir bahagia. Namun saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini kerana perkahwinan di usia muda ada kesan buruknya, akan tetapi ada juga terselit kesan baiknya. Antara kesan baik bila kita berkahwin di usia muda ialah kita dapat mengelakkan daripada melakukan maksiat. Seperti yang digalakkan dalam agama Islam, memang kita mesti wajib kita elak daripada melakukan maksiat. Okey, dalam hal ini sekaligus dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga diri dari pergaulan bebas. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai sekalian pemuda,
Barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, kerana hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana berpuasa adalah perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat disimpulkan berkahwin muda ini tidak ada masalah selagi kita berkemampuan dan jika kita berkahwin kita dapat mengelakkan maksiat. Okey, seterusnya yang kedua ialah kesan baik berkahwin di usia muda. Kebanyakan lelaki yang sudah berkahwin, tidak kira di usia muda ataupun tua, mereka akan menjadi lebih bertanggungjawab dan fikiran mereka akan menjadi semakin matang disebabkan mereka ada tanggungjawab, iaitu isteri, anak-anak dan ibu bapa. Akhir sekali, kesan baik apabila berkahwin di usia muda ialah berkahwin muda akan membuatkan kita dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, sering kita dengar di kalangan remaja berusia 18 hingga 24 tahun selalu mempunyai masalah sosial. Jadi, dengan perkahwinan dan ataupun dengan mereka berkahwin di usia tersebut akan dapat mengubah diri mereka ke arah sikap yang lebih baik, disebabkan mereka akan kurang memikirkan masalah sosial kerana sudah bertanggungjawab memikirkan masalah keluarga ataupun memikirkan tanggungjawab sendiri, isteri dan anak-anak. Sekian dari saya, kembali lagi kepada saudara moderator. Terima kasih kepada saudari Fatin Nabilah. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada keburukan kahwin muda yang mana akan dijelaskan oleh ahli panel saudara Ikram. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator di atas soalan yang diberikan. Cuma apa yang saya nak cakap kat sini ialah apakah kesan buruk kahwin muda tanpa persediaan yang cukup. Sebab kalau kita nak judge yang kahwin muda ni mempunyai efek yang negatif kepada pasangan pun tak boleh nak cakap macam tu. Sebab ada dan ramai je pasangan yang berkahwin pada usia yang muda tapi hubungan tu masih lagi terjaga. Jadi berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pakar perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Prof. Madya, Dr. Suzaili Wahab, beliau mengatakan bahawa sebanyak 41% perkahwinan pada usia kanak-kanak atau remaja bawah umur dipercayai menjadi punca trauma psikologi dan berisiko menghidap penyakit psikiatri. Dan kajian juga menunjukkan bahawa emosi ibu muda yang tidak stabil ni boleh memberi efek, boleh memberi kesan kepada perkembangan bayi secara fizikal dan emosi. Jadi secara kesimpulannya dekat sini dapat disimpulkan bahawa tidak salah kalau pasangan ataupun laki-laki dan wanita ingin berkahwin pada usia yang muda, tapi kena faham dan kena sedar tentang tanggungjawab yang akan dipikul setelah menjadi isteri ataupun setelah menjadi suami. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan kembali kepada tuan moderator. Terima kasih kepada saudara Ikram. Seterusnya, marilah kita mendengar pendapat daripada saudari Yani. Apakah pandangan anda cara mudah untuk memperbaiki hubungan? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang ditanyakan tadi. Cara yang mudah untuk memperbaiki hubungan suami isteri. Sering terjadi pertelingkahan di antara suami isteri disebabkan tidak memahami perasaan, kehendak dan keperluan pasangan. Walaupun ada yang sudah berkahwin puluhan tahun, pergaduhan kecil sering berlaku. Ada yang mengatakan suami tidak memahami perasaan isteri. Isteri pula mengatakan sebaliknya. Dalam perhubungan perlu ada tolak ansur dan saling memahami agar jalinan kebahagiaan kekal sehingga hujung nyawa. Antara panduan yang boleh diikuti suami isteri adalah yang pertama, ubah sikap. Perkara yang paling penting adalah
Pasangan perlu mengubah sikap masing-masing menjadi seorang yang prihatin terhadap masalah orang lain. Dengan cara ini sahaja dapat mengikis sikap mementingkan diri sendiri bagi suami. Mereka seharusnya membuang sikap ego dan agar pergaduhan tidak berpanjangan. Yang kedua, memahami perasaan pasangan. Banyak masalah dalam rumah tangga berpunca daripada masalah di tempat kerja, kesihatan, kewangan dan isu keluarga. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Apa yang penting, saling berkongsi pendapat serta memahami perasaan pasangan. Yang ketiga, suami perlu faham tugas isteri di rumah. Suami perlu memahami penat lelah isteri menguruskan rumah tangga dan anak. Suri rumah adalah kerjaya yang sukar dan memenatkan. Oleh itu, mereka sepatutnya memberi, mampu menjadi kekasih, sahabat serta pendengar yang setia kepada isteri agar isteri dapat mengadu masalah anak, kisah di tempat kerja, jiran tetangga dan keluarga. Jika ada masa, bantulah isteri untuk meringankan kerja di rumah. Ada baiknya suami memberi isteri cuti pada hujung minggu. Ketika ini, suami boleh menunjukkan kepakaran mereka menguruskan rumah tangga dengan membersihkan rumah dan memasak dengan bantuan anak-anak. Yang keempat, fahami bahasa badan pasangan. Suami perlu memahami bahasa lisan dan bahasa badan isteri. Suami sepatutnya boleh menganggap apakah yang isteri mahukan melalui gerak-geri dan perkataan. Ini kerana kebanyakan wanita suka menggunakan kiasan untuk meluahkan hasrat hati. Bagi wanita pula, belajarlah untuk berterus terang kerana ia akan memudahkan perbualan. Cuma, gunakan bahasa yang manis supaya permintaan anda dipenuhi atau sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Memahami kepayahan suami mencari rezeki. Isteri mesti memahami kepayahan suami mencari nafkah untuk keluarga. Justru itu, mereka harus menjadi teman yang setia kepada suami. Isteri perlu memahami setiap lelaki yang mempunyai ego yang tersendiri. Jangan terlalu banyak mempersoalkan kewibawaan sebagai suami. Jangan meminta sesuatu di luar kemampuan suami dan hargai pemberiannya, walaupun pada pandangan anda ia kurang bermanfaat. Baiklah, terima kasih kepada saudari Yani dengan hujahnya yang sangat hebat. Soalan yang terakhir ditujukan kepada ahli panel yang terakhir, iaitu saudara Faizul. Apakah pandangan anda? Adakah ibu bapa perlu campur tangan dalam konflik perkahwinan anak-anak? Dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri, keluarga baginda dan para sahabat seterusnya, golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Tuan Moderator. Berkenaan soalan daripada moderator kita yang handsome dan bergaya, terlebih dahulu kita imbas kembali surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud, dan bertauhidlah kamu kepada Allah dan jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan, pada asasnya hubungan dan tanggungjawab seseorang anak kepada ibu bapa, sama ada lelaki ataupun perempuan, tidak akan terputus meskipun sudah berkahwin. Seseorang anak
sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib berbuat baik kepada ibu bapa, mentaati dan mengelakkan diri daripada melukakan hati mereka. Akan tetapi, sejauh manakah ibu bapa berhak dalam masuk campur dalam konflik rumah tangga anak-anak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya berpendapat bahawa ibu bapa mempunyai hak untuk menasihati anak-anak berkenaan urusan rumah tangga mereka tertakluk kepada hukum-hukum yang diperuntukkan dalam syariat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, anda sebagai ibu atau bapa boleh mendengar dan memberi sokongan berkenaan luahan yang ingin disampaikan oleh anak-anak anda. Akan tetapi, perlu juga diingat bahawa anda hanya mendengar satu sisi cerita dari sebelah pihak. Ini tidak memadai untuk anda memberikan sebarang cadangan bagi menyelamatkan perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat sebarang corak yang berbahaya dalam masalah yang berlaku seperti keganasan fizikal, emosi atau seksual, anda boleh bertindak dengan memberikan perlindungan awal kepada anak anda atau mana-mana individu yang terkesan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tugas anda bukanlah sebagai pakar rujuk bagi sebarang masalah yang dialami oleh anak anda. Sebaliknya, mereka sendiri perlu mencari jalan terbaik bagi menemukan titik persamaan bagi sebarang percanggahan yang berlaku. Sekiranya anak anda mengutarakan kebimbangannya berkenaan masalah perkahwinan yang berlaku, berikanlah galakan kepadanya untuk kembali kepada pasangannya dan tentukan apa yang boleh mereka lakukan sebagai pasangan bagi menyelesaikan masalah peribadi mereka. Anda juga disarankan untuk menghubungi menantu anda untuk menyatakan sokongan dan jaminan anda terhadap perhubungan dan perkahwinan mereka. Tindakan anda ini akan menunjukkan bahawa anda mempunyai pandangan ataupun perspektif yang seimbang bagi kedua-dua belah pihak yang bermasalah. Perkara ini tidak dianggap sebagai berdosa apabila ibu bapa memberi nasihat kepada anak-anak tentang hal rumah tangga. Apabila berlaku konflik antara suami isteri, ibu bapa kepada pasangan masing-masing berhak dilantik menjadi hakam yang bertindak sebagai orang tengah bagi mendamaikan pihak yang bertelagah. Sama ada dengan cara menyelesaikan isu rumah tangga sehingga pasangan dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing semula ataupun dengan membubarkan perkahwinan mereka. Semoga jawapan ini dapat memberikan panduan kepada pihak yang bertanya dan sedikit sebanyak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi. Kesimpulannya ialah tidak menjadi kesalahan bagi ibu bapa untuk mengambil berat kebajikan anak-anak mereka meskipun selepas berkahwin, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Menantu yang baik ialah orang yang menjaga hubungan dengan mertua dan menjaga kehormatan serta menghormati pandangan mereka serta melayan mereka dengan baik. Terima kasih kepada saudara Faizul. Maka berakhirlah soal jawab forum kita pada kali ini. Masa amat mencemburui kita. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, Nabi pernah bersabda, wahai orang muda, siapakah di antara kalangan kamu yang mampu berkahwin? Kahwinlah. Jadi di sini kahwin muda ni sangat baik dan juga satu sunnah. Tetapi kita perlu belajar dan faham apa itu erti seorang suami, apa itu erti seorang isteri. Bukan sahaja kerana nafsu ataupun sunnah,
tetapi kerana tanggungjawab. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli panel yang menjelaskan semua soalan-soalan yang diajukan. Saya harap apa yang kami sampaikan dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan kepada kita semua. Apa yang buruk itu datang daripada saya, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.